Boleh. Cantik tak? Cuba satu dua. Luar. Baik luar. Dalam. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini. Kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashabil rizam syawilahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah mata mereka itu suatu hari nanti terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu din. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bilang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila al-khairi ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang dimuliakan yang fadil atau imam kita. Tak lupa juga yang dimuliakan fadil Tuan Bilal. Kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah
muslimin yang sehormat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada pagi ini solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amal ibadah kita, insya-Allah sebagai bekalan kita di akhirat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita lihat satu hadis pilihan dan nanti kita baca soal jawab agama tu, insya-Allah biasanya kita akan bacalah. Baik. Ada satu hadis yang penting yang saya nak sampaikan pada pagi ini, itulah berkenaan dengan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Yang mana hadis ini diterima daripada Umar, Salmah bin Umar bin Aqwa. Daripada Salmah bin Umar bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan akala inda Rasulullah sallam bishimalihi. Anna rajulan akala inda Rasulullah sallam bishimalihi faqala qul biyaminika qala la astati'u qala la astati'u qala la istata'ta la istata'ta ma manahu illa al-kibru fama rafaha ila fihi rawahul Muslim. Hadis ni merupakan hadis sahih. Maksudnya hadis terima daripada Salmah bin Umar bin Aqwa. Dia kata satu hari ada seorang lelaki, anna rajulan akala inda Rasulullah sallam bishimalihi. Satu hari ada seorang lelaki makan bersama dengan Nabi SAW. Dia makan di samping Nabi SAW. Dia makan menggunakan tangan kirinya. Dia makan menggunakan tangan kiri. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata, Kul biyaminika, Kul biyaminika, maka oleh kamu menggunakan tangan kanan engkau. Makan dengan tangan kanan. Nabi kata. Qala la astati', dia kata. Maka lelaki tadi menjawab, aku tidak mampu. La astati', aku tidak mampu. Qala, maka Nabi SAW, la istata'ta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tangan kau tidak akan mampu. Kan? La istata'ta. Mudah-mudahan tangan kau tak mampu melakukannya. Tangan kanan tak mampu nak angkatlah. Ma ma'nahu illal kibar. Tiada yang menegahkannya kecuali kesombongan. Tiada yang menegahkan dia makan menggunakan tangan kanan tadi melainkan kesombongan. Qala fama rafaha illa fih. Maka setelah itu tangannya tidak mampu sampai ke mulutnya. Maka sebab itu maka tangannya tak sampailah, tak mampu diangkat tangannya untuk sampai ke mulutnya untuk makan yang dia makan tadi lah. Itu. Jadi hadis ni tuan merupakan satu hadis yang mungkin kalau kita ni pernah mendengar hadis ini. Mungkin ada yang pernah mendengar dan mungkin ada yang tak pernah mendengar. Jadi ini semua daripada Salmah bin Umar bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini merupakan satu hadis fihi khairun haddasa kana bainani sallam. Di mana hadis ini satu hadis yang baik, yang mana benda ini berlaku di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang lelaki yang makan bersama dengan Nabi sallam. Cuma dia kata lam yubayyin sababun hazal akli wala nau'ihi. Cuma tidak dinyatakan kenapa lelaki itu makan di samping Nabi. Tidak dinyatakan. Dan tidak diperincikan berkenaan hadis tadilah. Cuma hadis ini merupakan satu hadis teguran lah Nabi Muhammad SAW
yang menegur lelaki tadi supaya jangan kata makan menggunakan tangan kanan. Cuma persoalannya, kalau sebut dalam syarah ini dia kata, kenapa kita tidak digalakkan makan menggunakan tangan kanan, tangan kiri? Mesti kita makan menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia kata, iza akala ahdukum falyakul biyaminih, wa iza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrubu bishimalihi. Apabila makan salah seorang kamu akan makanan, maka makanlah menggunakan dengan tangan kanan engkau. Wa iza syariba, dan apabila kamu minum, maka minumlah menggunakan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrubu bishimalihi. Kerana syaitan itu makan menggunakan tangan kirinya, dan dia juga minum menggunakan tangan kirinya. Jadi Nabi Muhammad SAW menegur dan menegah lelaki tadi. Malahan bukan lelaki itu saja, malahan kita juga. Malah kita juga sebagai umat baginda Rasulullah SAW ditegah daripada makan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan ditegah daripada tangan kiri. Dia kata kerana syaitan tadi makan menggunakan tangan kiri. Dan Nabi kata waqad nuhaina, disebut dalam pengarang, dia kata waqad nuhaina anit tashabbuh bihi wa muwafaqatihi. Dan kita ditegah daripada tashabbuh, menyerupai dengan syaitan ataupun muwafaqat dengan syaitan. Kita sangat ditegah. Wa tashbuh bisyaitan muwafaqah lahu fi zahir qad tuaddi ila muwafaqah fi batin. Penyerupaan dengan syaitan itu yang muwafaqat pada zahir ini boleh membawa kepada muwafaqat pada batin. Gitu. Jadi kenapa Nabi menegah kita daripada tangan menggunakan tangan kiri? Kerana tasyabuh, mana ada tasyabuh penyerupaan, serupa dengan syaitan. Macam tu. Kemudian dalam hadis ni, dalam syarah pula dia kata, kenapa Nabi ada berdoa kat situ? Kenapa Nabi berdoa? Lelaki itu tak boleh mampu menggunakan tangan kanannya nanti. Kerana disebut dalam syarahnya bahawa lelaki itu dia tidak ada alasan apa-apa. Bukan makna tangannya sakit, tak ada. Bukan makna tangannya sakit, bukan makna tangannya kudung, bukan makna tangan dia tunduk dan sebagainya. Tetapi dia sengaja berbuat demikian. Jadi dia sengaja berbuat demikian disebabkan oleh sifat sombong yang ada pada dia. Sombong, ego, kan? Itu sebabkan oleh kesombongan tadilah, maka Nabi SAW, ialah Nabi ini bila cakap, dia dah kira doa pada Nabi. Dia kira doa. Bila Nabi dah bercakap dan cakap tu macam ada penyerupaan dengan doa, maka lalu pula Allah Ta'ala memperkenankan doa tadi. Sebut dalam syarah dia. Ialah Nabi bila dah cakap, jadi ialah kata-kata Nabi ni kan mustajab, kata dia. Dia kata, kan Nabi kata la istata'ta, dia kata mudah-mudahan kau tak mampu dengan kau. La istata'ta wala istata'ta, maknanya la istata' ni dah ada doa kat situ, dah mengandungi doa. Bila dah mengandungi doa, maka sudah tentu Allah Ta'ala pula lalu memperkenankan doa. Kan doa Nabi kan mustajab. Kenakan doa baginda Rasulullah SAW tadi. Maka lalu selepas itu tuan-tuan, dia tak mampu lagi mengangkat tangannya untuk makan makanan tadi. Masya Allah, tuan. Itulah yang berlaku pada lelaki tadi. Macam tu. Kalau sebut dalam dia kata, sebenarnya bukan saja dah atas syabuh ke situ, malah disebut dalam syarahnya, kita juga ditegah daripada muafakat dengan orang yang akhlak dia buruk, dia kata. Dia nahan Nabi SAW anil akli wasyarbi bishimal lama fi zalika min at-tashabbuh bisyaitan wa at-tashabbuh bisyaitan muwafaqah lahu fi zahir qad tuaddi ila muwafaqah bil batin. Wa lihaza asy-syariah nuhat an at-tashabbuh bi ahli al-naqsi
min ahli kufri wal fujur wal fusuq bal hatta nuhat anit tasyabuh biman naqasa dinahu mimman nazalat martabatuhu wa kadzalika nuhat anit tasyabuh bil hayawan kullu zalika li anna syariah ja'at bit tamil wasumuwah bil ihsan. Gitu. Apa maksudnya kan? Nabi SAW menegah daripada makan dan minum kan dengan menggunakan tangan kiri kerana ianya terdapat tasyabuh, penyerupaan dengan syaitan. Dan penyerupaan dengan syaitan dia muafakat pada zahir tadi boleh muafakat kepada batin. Gitu. Kemudian dan kerana ini syariat menegah daripada tasyabuh dengan ahli naqsi. Ahli naqsi ni orang yang kurang akhlak. Seperti ahli kufri, orang kufur, wal fujur, orang yang berdosa, wal fusu, orang yang suka buat fasik. Bal hatta nuhat an tasyabuh biman naqasa dinahu. Bahkan sehingga ditegah daripada tasyabuh dengan orang-orang yang kurang agama dia. Orang yang kurang agama ni juga kita dilarang daripada tasyabuh. Bukan saja kita dilarang daripada tasyabuh dengan syaitan yang makan menggunakan tangan kiri, malah kata syarah ni dia kata kita juga dilarang daripada tasyabuh, penyerupaan dengan orang yang kurang akhlak, orang kurang agama dia. Gitu. Wa kadzalika nuhat an tasyabuh bil hayawan. Malahan Nabi juga menegah kita tasyabuh, penyerupaan dengan haiwan. Penyerupaan haiwan. Dia kata kullu zalika li anna syariah ja'at bit ta'mil. Tiap dan demikian kerana syariat ini tadi datangnya dengan sempurna. Islam datang dengan sempurna. Kemudian Nabi SAW pula membuat akhlak yang baik. Kan Nabi SAW Nabi kata innama bu'istu li utimma makarimal akhlak. Sungguhnya aku dibangkitkan dengan akhlak yang mulia. Sebab Nabi bawa Islam, dan Islam ni merangkumi semua perkara, daripada benda yang kecil sampai benda besar. Daripada buang air, daripada pakai baju, daripada pakai selipar, masuk dalam tandas, duduk dalam tandas, okey, ada adab dalam tandas, ada adab bercakap, adab mana berjalan dan sebagainya. Semua dah ada adab lah dalam syariat Islam ini, sampai daripada perkara yang paling besar, memerintah negara dan sebagainya. Semua dah ada dah. Nabi kata, so ikutlah jalan tadi. Jadi lelaki tadi dia sebut dalam syarahnya, dia sengaja. Bukan makna dia ni kudung tangan, bukan dia ni sakit tangan dia, tak ada. Bukan kena lumpuh, kena stroke kan. Kan kena stroke kan tak boleh angkat kan. Bukan kena stroke, tak ada. Dia sengaja mempelekehkan kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita kena jaga adab lah. Kita nampak makan. Sebab ada kalangan kita ni yang contohnya kidal. Ada kidal kan. Memang dia banyak. Kalau menulis tu kidal, memukul kidal, mengangkat benda tu lebih pada kiri lah. Tapi dalam bab makan tak boleh kidal. Hatta anak kita kidal sekalipun, bila makan, minum, mestilah menggunakan tangan kanan. Kena latih lah dia. Latih menggunakan tangan kanan. Cucu kita dia kiri kan. Anak saya pun ada juga yang kidal kiri. Dalam keluarga tu kadang-kadang ada, kalau keluarga kita ada 10 orang, mungkin dalam 5 orang tu kidal, ataupun 3 orang kidal, yang lain di kanan. Macam tu. Walaupun kita kidal lebih pada kiri, menyepak pun kiri, dah lah jadi penyerang kata sayap kiri kan. Semua kiri, lebih pada kiri, gitu tak? Main badminton pun kiri kan, smash pun kiri. Tapi makan tak boleh, kena kanan juga. Kena latih lah kanan. Gitu. Kerana kalau kita guna tangan kiri, mana tasyabuh, menyerupai dengan syaitan, dan benda ini tegah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan saudara. Dan Nabi juga pernah bersabda kepada seorang gulam ni budak. Ada seorang budak makan bersama dengan Nabi. Maka Nabi berkata, kul
bismillah, kul biyaminika. Maka Nabi kata pada budak itu, kan, makanlah kamu dengan baca bismillah, dan makanlah kamu menggunakan tangan kanan kamu. Guna tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri, tuan-tuan. Jadi Nabi tadi kata hatta sehingga ditegah, kan, daripada kita tersyabuh dengan orang yang agama kurang pun ditegah, hatta nuhat an tasyabuh biman naqasa dinahu. Bahkan kita ditegah daripada tasyabuh, daripada orang kurang akhlak, kurang agama dia, jangan kita suka. Apalagi kalau contohnya lelaki menyerupa perempuan, perempuan serupa lelaki. Pondan, ada orang suka macam tu, suka jadi pondan, dia tak minat. Allah Ta'ala dah lahirkan dia lelaki, tapi dia tak nak lelaki, dia minat perempuan. Mana dia melanggar lah daripada orang kata kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejadian Allah Ta'ala tu dah menjadikan lelaki, dia tak nak. Pondan tengoklah macam mana. Pondan ni dia lebih teruk daripada perempuan. Tengoklah kalau tu dia menggedi-gedi tu, kalau kan, kalau pondan. Lelaki perempuan pun tak ada macam tu, kan. Lebih teruk daripada pondan lagi, daripada perempuan lagi. Baik, kemudian ada pertanyaan di sini, dia kata hal kana rajulun sahabiyan au munafikan. Adakah lelaki itu seorang sahabat ataupun munafik? Adakah lelaki yang sama dengan Nabi yang makan tadi, adakah dia orang sahabat ataupun dia munafik? Haja rajulun min ahli ilmi man qala annahu minal munafikin. Ada pendapat menyatakan bahawa lelaki ini adalah seorang munafik. Ada pendapatlah. Munafik ini mana berpura-pura Islam. Kemudian waqal al-akharu, berkata yang pendapat lain menyatakan bal huwa sahabi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia seorang sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin as-sahabah laisu ma'sumina, kan, qayakum minhum khata'. Tetapi sahabat, kita kena tahu bahawa sahabat ini bukanlah mereka itu maksum. Kadang-kadang mereka juga ada buat silap, kadang-kadang ada juga buat salah. Faqad waqa'a minkum jumlatan akhta' allati wajabat uqubah. Jadi disebabkan oleh perbuatan tadi, kalaulah seorang lelaki itu seorang sahabat, maka dia telah mendapat pengajaran kasihlah, mendapat pengajaran hasil daripada keingkarannya melawan perintah baginda Rasulullah. Itu sebabnya kita jangan melawan Nabi. Banyak orang zaman sekarang melawan Nabi. Balutlah Nabi dah tak jumpa Nabi. Bila kita tak jumpa Nabi lagi, itu yang banyak melawan Nabi tu. Kan, Nabi dah lama wafat, dah 1400 tahun lepas, Nabi tak ada dah. Tapi syariat Nabi dah ada. Dan kata syariat Nabi disampaikan oleh para ulama, para alim ulama, kan, mereka lah yang menyampaikan syariat baginda Rasulullah SAW, orang soleh, mereka yang sampaikan. Jadi yang tinggal adalah ulama, orang soleh. Ulama pun semakin kurang. Itu sebabnya kita kena dengar, kan, perkataan ulama, kalam-kalam ulama, mutiara benda kata pada ulama, orang soleh dan sebagainya. Kerana apa? Mereka itu dikira sebagai warisatul anbiya, pewaris para nabi. Sebab Nabi dah tak ada, yang ada para ulama. Kenalah ikut cakap ulama, orang-orang alim. Kenalah hormati orang alim, kerana mereka ini merupakan seperti wasail, perantaraan dengan Nabi, wasilah, kan. Mereka lah yang memanjangkan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, macam tu. Baik, kemudian wa fihi min fawaid. Kemudian dalam bab hadis tadi terdapat banyak faedah-faedah lah. Faedah-faedah yang antaranya ialah bahawa yan bagi ayyahzar insan ayatakallama bima laysa fih. Dia kata sepatutnya seorang itu bahawa dia berjaga-jaga daripada bahawa dia berkata-kata sesuatu benda yang tidak ada pada dia. Maka sungguhnya lelaki tadi sebenarnya dia mustati', bukanlah istati'. Kalau ikut pada jawapan daripada lelaki tadi, dia kata aku tak mampu sebenarnya. Dia kata tak mampu.
Tetapi sebenarnya wahwa mustati', sedangkan dia mampu. Macam mana mampu? Kan ada tanda-tanda menyatakan dia mampu. Contohnya dia boleh menggerakkan tangan dia, mengambil benda tu, benda lain. Benda lain dia boleh ambil. Benda lain dia boleh ambil, dia boleh angkat menggunakan tangan kanannya. Orang jadi sahabat semua perhatikanlah. Perhatikan lelaki itu. Kalau ikut persyarah ni memperhatikan. Dia kata, li'anna haza syai'un yushahidu parajulun yadahu yataharaku wa ta'khuzu wa tu'ti. Kan? Kalau lelaki tadi, tangannya tadi bergerak-gerak dan dia mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, dia tu. Dia mengambil, memberi sesuatu. Mana orang lain nampak lah. Tapi bila time makan dia, guna tangan kiri. Jadi mana dah ada petanda-petanda menyatakan dia ni bukan, tangan dia bukan sakit. Itu. Bukan tangan sakit, tapi tangan dia baik. Cuma dalam bab tadi, dia ada sifat sombong. Dalam bab makan tadi, dia menggunakan tangan kiri dia. Lainlah kalau orang tadi, saya cakap tadi, memang kalau lain dia, tangan dia sakit lain. Tangan sakit, tangan dia cedera, tangan dia patah ke sebagainya kan. Kalau ada cerita Piramli itu pun tak boleh pakai juga, yang usam janggut tu. Tak? Kan Puspawani tu dia dah cium tangan dia kan, yang menteri-menteri berapa orang, menteri Pasola, menteri apa tu? Bukan menteri Pasola, menteri yang 4 orang tu lah, menteri usam janggut tu kan. Bila Puspawani tu dah cium tangan dia tu, yang berbalut lah tangan dia. Mana kalau time kan, yang pakai yang enduh lah tangan dia, semata-mata tak nak makan tu, tak nak menggunakan tangan kanan, yang mana tangan kanan tu kononnya wangi lah. Yang Puspawani dah cium tangan dia, wangi sangat lah je tu. Jadi mereka tak nak wangi tu hilang, jadi mereka makan menggunakan tangan kiri macam tu. Nampak? Ni pun membongak nama tu. Membongak, berpura-pura kan, berpura-pura. Ini pun boleh menyebabkan orang kata tangan nanti tak boleh angkat tu. Maknanya kita bukan khilaful waqi', dia kata. Jangan khilaful waqi', menyalahi daripada yang sepatutnya. Dia kata, yan bagi ayyasar insan ayat takallama bima laysa bih. Sepatutnya seorang itu bahawa naklah dia berjaga-jaga bahawa dia tidak berkata-kata sesuatu benda yang tidak ada padanya, bukan padanya. Fa inna hadzal rajul, dia kata, la astati' wa huwa mustati'. Laki tadi dia kata dia tak mampu, padahal dia mampu. Maka lalu dibalakkan akan dia. Maka turun balak pada dia. Kan? Kemudian ataupun dengan doanya Nabi, dengan apa yang dia dakwa begitu. Maka akhirnya dia tak mampulah menggunakan tangannya. Jadi maknanya balasannya kat dunia dah terima dah. Hasil daripada keingkaran dia. Mengikut kepada apa-apa yang telah pun dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kita pun jangan bantah Nabi. Jangan bantah Nabi, jangan engkar pada kata-kata Nabi, suruhan Nabi, ikutlah. Walaupun kita tak jumpa Nabi lagi dah. Nabi dah wafat dah lama dah, tapi syariat dia masih ada. Hadis ni masih ada, yang disampaikan oleh para ulama, orang-orang soleh. Kita kena ikutlah. Apalagi hadis ni merupakan hadis sahih, tuan-tuan. Hadis riwayat daripada Imam Muslim ni merupakan hadis yang sahih. Gitu. Kemudian antara faedah lagi dia kata, wa fihi minal fawaid innal insan yanbaghi lahu ayyamura bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fi kulli ahwal, dia kata. Kan antara faedah lain, sesungguhnya manusia itu sepatutnya bahawa dia memerintah dengan perkara ma'ruf dan mencegah mungkar pada setiap keadaan. Dia kata, fahaza fi ta'am wa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini berlaku ketika dia makan, dan samping itu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, maka berlakulah orang kata galakkan kepada benda ma'ruf dan cegah benda mungkar. Galakkan benda ma'ruf, mana ajak makan menggunakan tangan kanan, dan cegah mungkar, jangan makan menggunakan tangan kiri. Macam tu. Macam tu. Fala yam tana'u insan min al-ma'ruf wa bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Okey. Jadi maknanya benda ma'ruf munkar ni kalau kita nak buat, jangan hanya tunggu kat luar. Jangan tunggu kat luar je. Kat waktu nak makan pun boleh.
Anak-anak kita nampak makan kelocor, makan orang kata tak tentu arah, makan tu datang kiri. Maknanya kat situ pun kita dah ada konsep amal ma'ruf nahi munkar. Mulakan pada diri kita dulu, mulakan dalam keluarga kita dulu, kan? Baru kita mulakan di luar. Banyak orang kadang-kadang kan di luar, dalam keluarga sendiri pun tak tentu arah, kan? Orang keluarga sendiri pun akan menggunakan tangan kiri, tak beradab dan sebagainya. Dan Nabi juga menegur daripada kata mengambil makanan yang jauh. Kita digalakkan mengambil makanan yang dekat dulu. Kan? Makan apa yang ada di sekitar kau. Jangan makan yang aku nak ambil yang tu hang. Tolonglah kan. Baik. Kemudian perkara ma'ruf nahi munkar ni bukan hanya sekadar dia punya kata kesan tadi, bukan hanya sekadar kepada orang yang ditegur. Dia kata fil ma'ruf wa fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar maslahatun lil amir wal ma'mur. Dia kata pekerjaan amal ma'ruf nahi munkar ni kemaslahatannya bukan hanya semata-mata kepada orang yang ditegur, kan, orang yang disuruh, tetapi juga kepada amir. Amir mana orang yang membuat, orang yang menegur, wal ma'mur dan yang kena tegur. Jadi mana punya kesan dia tadi bukan hanya pada kita, malah kesan juga kepada orang lain. Jangan kita anggap mengapa kesannya hanya pada orang lain saja. Ataupun mungkin kesannya pada kita aja, orang lain tak ada manfaat pun. Malah nak cakap kan. Jadi malah kita tegur, lantaklah kau. Jadi sebenarnya kesan tu hanya berlaku kepada diri kita juga dan juga para lain. Kalau orang itu ikut apa yang kita cakap, mana kita pun dapat pahala. Dia pun dapat pahala. Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Gitu. Kalau dia tak ikut, kita je dapat pahala. Hasil daripada kita tegur gitu, dia tak nak ikut, mana yang dapat pahala untuk kita sajalah. Mana dia tak dapat pahala. Gitu. Jadi kalau seandainya dia ikut apa dia cakap, kita cakap, kan, dan kita pun buat benda yang sama, maka menggunakan tangan kanan dan dia pun menggunakan tangan kanan, maka kita dapat pahala, dia pun dapat pahala. Kata pengarang. Itu hasil daripada kita buat benda baik. Maka balasan yang baik insya-Allah, kan, diberikan yang pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi hadis ni satu hadis. Hadis ini yang kata, yang maksud tadi apa tuan? Yang maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda tadi, yang mana Nabi kata ada seorang lelaki makan di samping Nabi dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, aku tak mampu. Baginda bersabda, semoga kamu benar-benar tak mampu melakukannya. Tidaklah dia enggan untuk makan dengan tangan kanan, melainkan kerana kesombongannya. Setelah itu tangannya tak mampu sampai ke mulutnya. Hadis sahih. Baik, sebenarnya kita masuk ke kitab soal jawab agama, insya-Allah. Siapa buat? Muka surat apa tuan? Soal jawab agama 62. Baik, kita lihat muka surat 62. Okey. Sakar sudah kan? 63 lah. Baik, 63. Soalan 84. Benarkah jin boleh menguasai dan merasuk manusia? Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku dan apakah nasihat ustaz untuk merawat seorang yang dirasuk jin ataupun syaitan? Gitu. Benarkah jin boleh menguasai ataupun merasuk manusia? Tak syak lagi lah jawapannya. Jin boleh menyakiti manusia sehingga boleh sampai pada tahap membunuh. Nampak? Tak syak lagi. Jin boleh menyakiti manusia sehingga boleh sampai pada tahap membunuh. Mereka juga boleh menakut-nakutkan manusia atau melontar batu ke arah manusia. Ini disebut dalam sunnah Nabi dan realiti yang berlaku. Diceritakan dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang baru berkahwin
keluar bersama berjihad dalam satu peperangan. Lalu Nabi mengizinkannya pulang ke rumah untuk bersama isterinya. Bila sampai di rumah, tiba-tiba dia melihat isterinya berada di muka pintu rumah. Lantas dia memarahi isterinya itu. Dan si isteri segera memberitahu bahawa ada seekor ular di atas tilam mereka. Ada seekor ular di atas tilam mereka. Lalu apabila sahabat itu masuk biliknya, masuk dalam bilik, dia terus menikam ular tersebut dengan tombaknya sehingga ular itu mati. Pada masa yang sama lelaki itu pun mati, masya-Allah. Pada sama lelaki itu pun mati. Sakit lah tu. Sakit mati kan. Mati terkejut dalam badan. Muda lagi kau kahwin. Tak. Muda lagi kan. Muda lagi lah pun kahwin. Tapi ada juga kadang orang tua pun kahwin. Kan mungkin tak tahulah kahwin kali berapa orang, mungkin lah kali ke-6 ke. Kahwin kali ke-6 dah tua. Kan ada satu video yang dalam betul tapi tak tahu kat mana lah. Bersuap-suap kan. Bersuap-suap kan. Dah tua, dua-dua dah tua orang. Laki tua, perempuan tua. Gaya 80 dah semua kan. Laki tu 80, mungkin perempuan pun dalam 70 kan. Dah tua ganyut sudah. Nikah. Gitu. Siap bersuap dah tu. Ada satu video saya tengok. Jadi mana jodoh tu masih ada orang tu. Sesiapa yang singa-singa tu boleh lah cek jodoh kan. Baik. Jadi pada masa yang sama lelaki itu pun mati. Apabila sampai berita itu pada Nabi, baginda memerintahkan agar tidak membunuh jin-jin yang berada di rumah kecuali al-abtar. Al-abtar mana ular berbisa ekor terpotong. Ular berbisa ekor terpotong ataupun za'al-tufyatain. Za'al-tufyatain. Jenis ular berbisa punya dua jala putih di belakang. Itu boleh kita bunuh lah. Tapi pernah jumpa ke? Saya tak pastilah. Tak boleh jumpa atau tak jumpa. Alhamdulillah. Tapi kat kita ni, tempat kita ni tak ada lah masuk ular lagi. Kalau masuk ular mungkin panggil bomba lah. Sebab bomba pun macam-macam kerja dia zaman sekarang ni. Bukan hanya memadam kebakaran dia bomba. Sebab bomba dan penyelamat Malaysia. Zaman sekarang ni kadang kucing tak lepas turun daripada bangunan pun panggil bomba. Kan? Kucing tak lepas turun daripada pokok pun panggil bomba juga. Ular kocik masuk dalam rumah pun panggil bomba. Gitu. Lipeh masuk dalam rumah. Ataupun tikus masuk dalam rumah pun panggil bomba juga. Jadi saya rasa benda-benda kecil-kecil ni boleh urus sendiri ke. Tak payahlah panggil bomba. Kerana bomba pun ada kerja lebih besar lagi. Kalau ular tedung masuk dalam rumah tu lain lah. Ular tedung masuk rumah, ular sawa masuk dalam rumah yang besar kan, barulah kita panggil bomba. Ni kecil-kecil je. Saya rasa pengurusi surau pun boleh settle kan. Macam tu. Pengurusi surau boleh settle kan. Tapi jangan dia lari sudahlah. Macam tu. Takut nanti bila dia nampak tu dia pula cabut lagi. Dia pula akik kain tu kan. Kalau akik kaki tak apa, kain yang akik. Bagus. Kayak gua-gua je Abang Mazin macam tu. Jadi ular-ular ke mana binatang-binatang yang pelik-pelik ni ya. Dia kadang merupakan jin. Dia masuk dalam rumah kita kan. Sebabnya kita jangan membunuhlah sesuka hati kita. Kalau kita boleh urus sendirilah. Tapi kalau benda tu berbisa kan, lebih baik dibunuh. Bunuh tu jangan menyesa dia. Ada jenis bunuh yang boleh menyesa dia. Kalau nak bunuh terus. Kan? Kalau nak bunuh terus. Jangan seksa dia, jangan ikat sana ikat sini menyebabkan dia sakit. Sebab dia pun ada juga hati perasaan juga kan, binatang kan. Perasaan binatang lah. Kan? Kita pun malahan dalam satu hadis tu maknanya kalau kita bunuh cara baik. Iza qataltuhu fa ahsinu qitlah. Iza zabahtu fa ahsinu zibhah. Bila kamu bunuh cara baik. Masuk bunuh cara baik ni kontan terus matilah, tak adalah menyelesaikan dia. Bukan makna bunuh cara baik ni bunuh hati sikit-sikit bunuh maknanya tu bukan bunuh cara baik terang. Slow motion ni bunuh kan. Ni bunuh cara baik ni ustaz.
Kerana hadis menyatakan bunuhlah cara baik. Maksud bunuh cara baik itu maknanya bunuh tu terus kan kontan, mana dia tak, kita tak selesa dia. Itu. Kemudian iza zabahtu fa ahsinu zibah. Bila kamu sembelih cara baik. Sembelih cara baik. Maknanya pisau naklah tajam. Kan? Kemudian jangan menyesa dia ketika nak sembelih tadi. Jangan mempermain-mainkan dia. Sembelih sikit, apa itu rehat dulu. Kan sambung lagi, sembelih lagi. Rehat lagi. Kemudian sambung lagi sembelih. Ataupun mencederakan tubuh badan dia kan. Jadi dia tak selesa kat situ. Baik. Jadi hadis ini menjadi dalil. Jadi dalil mungkin bertindak ganas terhadap manusia. Jin mungkin bertindak ganas terhadap manusia dan boleh menyakiti manusia. Itu juga jin boleh masuk atau memasuki tubuh manusia. Sama ada kerana minat kepada manusia itu, atau untuk mengusiknya atau menyakitinya, atau sebab-sebab lain. Firman Allah Ta'ala membuktikan perkara ini, allazina yaquluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang mengambil riba tak akan dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhulu hayang dengan sentuhan syaitan. Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi ayat menunjukkan bahawa maknanya adanya gangguan syaitan. Nah, syaitan ni boleh mengganggu manusia lah. Dia boleh mengganggu manusia. Macam tu. Tu ada orang kadang-kadang seperti kena histeria. Kan mengacau-acau kan. Tu. Hari tu pun ada satu kes tu minta saya tolong. Dia baru nikah, perempuan tu baru nikah. Tapi ada gangguan lah. Ada gangguan. Dia baru nikah. Baru 6 bulan kot nikah. Lepas tu ada gangguan lah. Mengacau-acau kan. Gitu. Tapi saya tak pergilah. Suruh lain pergi. Malah nak pergi. Baik. Dan kalau jin ni, dia kekuatannya lebih kuat daripada kita. Sebabnya kalau orang kena ganggu jin ni, kita kena ramai pegang dia. Tak boleh seorang-seorang. Tak boleh seorang. Dia kena 2-3 orang lah pegang. Kekuatannya lebih daripada kekuatan kita. Saya silapkan terpelanting lah yang orang merawat tu. Kan? Apalagi kalau jin yang ganas-ganas ni. Satu lagi, kalau jin tu merasuk, contohnya orang ni pakar taekwondo. Ada orang pakar taekwondo ataupun dia ni ahli tinju. Dia kena rasuk, dia ahli tinju. Cuba ada. Dia ahli tinju, lepas tu dia kena rasuk. Itu parah tuan-tuan. Nak menghadap Dah ahli tinju, kan tumbuk kita kan. Ataupun perempuan, tapi dia tali pinggang hitam. Perempuan, dia taekwondo tali pinggang hitam. Walaupun dia perempuan, tapi dia ni orang biasa bertinju, bergumpar kan. Tangan dia copek tu. Copek tangan kita tu. Kalau tak betul kita cara merawat dia, dan kita tak ramai yang menghadap dia, memang kita terpelanting juga kan. Apalagi jin tu dah masuk dalam badan ni. Dia pula memang dia orang kuat. Tenaga dia kuat. Lepas tu masuk pula jin tu, tambahlah kuat daripada badan tu. Tak betul menghadap kan. Malahan perempuan kan. Biasa kalau perempuan normal manalah kuat tenaga dia. Bila jin dah masuk tu, tengoklah kekuatan dia macam mana. Apalagi kalau orang tu pakai taekwondo pula. Ahli gusti pula. Ataupun yang jenis apa ni? Yang kata yang UFC tu apa? Yang Khabib tu, maksud tu. Yang Khabib tu lah. Yang kau cuba gumpar kan itu, tumbuk gumpar kan. Orang-orang macam tu kalau masuk jin tu memang parah tu kadang. Imam ni pun kan kalau ada masuk jin tu, puas kita nak menghadap tu. Dia tak sedar apa. Sebab orang masuk jin ni dia tak sedar apa-apa. Apa yang berlaku kat dia tak sedar. Dia tumbuk kita ke, dia terajang kita tak sedar. Bila jin tu dah keluar daripada badan dia, dia pun apa yang berlaku tu? Mam tak tahu tak mam tumbuk saya tadi. Dia tak tahu lah. Bila dia tumbuk kau? Dia pun tak ngaku. Sebab dia tak sedar apa yang berlaku.
Baik. Kemudian kalau macam budak asrama lagi parah. Kalau budak asrama kan yang seorang kena histeria, dia akan berjangkit-jangkit tu. Berjangkit. Kalau dalam surau tu kan, kalau seorang kena tu dia akan menjangkit perempuan kedua lah. Kita menghadap ni, yang tua pula menjerit. Kita menghadap itu, yang tua pula menjerit. Kita menghadap tu, yang sana pula menjerit. Dia bergantai-gantai bersama-sambung. Kalau pelajar asrama lah, dan biasa perempuan lah kena. Lelaki jarang. Kalau yang kena tu, biasa kadang-kadang ada yang cabut tudung lah, kemudian lari pergi masuk, keluar daripada asrama, masuk dalam semak dan sebagainya. Weh lah nak mengejar. Kenapa? Kerana rasukan jin lah macam tu. Dia nampak, kadang kita tak nampak. Mereka yang nampak, kita nampak apa-apa. Itu. Baik. Kadang-kadang ketika berada dalam tubuh manusia, jin itu boleh berbicara melalui tubuh manusia. Itu. Dan bercakap dengan orang yang sedang membacakan Al-Quran ke atasnya. Kadang dia pula tegur kita, tuan ni baca salah kata. Pandai tegur kita tu, jin tu. Dia lagi pandai daripada kau kata. Kita baca ayat kursi pada dia kan. Kita baca lau anzana azal Quran ala jabalin. Tuan ni baca salah ni. Dia pula ketegur kita baca salah. Nampak? Itu dia punya psikologi, seko dia lah. Jin pandai seko. Jin pandai seko. Kemudian jin pula kadang dia suka memongak, dia berbohong. Kan kita kata kita suruh dia keluar, dia kata tak apalah saya keluar, dia kata. Saya kalah saya keluar. Konon dia keluar, lepas tu tak keluar sebenarnya. Dia tak keluar, masih ada dalam tubuh orang tu lagi. Dia pun pandai jin ni kadang sekurang-kurangnya pandai memongak, berbohong. Kerana dia saudara syaitan juga ni, perangai dia kan. Dia bohong kita lah. Dia kata dia keluar, dia takkan datang lagi pada tubuh perempuan tadi. Kemudian dia kata, ada pula jin ni berkata, memang dia dah lama duduk kat situ, dia kata, kat tubuh perempuan tadi. Dia dah sepati dengan tubuh perempuan tadi dan dia tak nak keluar. Dia minat dengan perempuan tu. Macam-macam lah alasan dia, jin ni. Seko dia lah. Dengan tujuan dia nak merosakkan anak Adam, dengan tujuan dia tak nak keluar daripada tubuh orang yang dirasuk tu. Dia kata dia dah selesa kat situ. Dia dah 500 tahun lah duduk kat situ. Kononnya lah 500 tahun duduk kat situ. Ataupun semenjak lahir lagi dia dah duduk kat situ. Ini alasan dia lah, sebab dia tak nak keluar. Baik. Dia seru untuk melindungi diri daripada perkara ini. Digalakkan seorang itu membaca ayat Quran dan doa yang sabit daripada Quran dan hadis. Antaranya ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Ma'uzataini, kan, kemudian surah Lau Anzalna Azal Quran, dan doa-doa lain lah. Ruqyah 1, biasanya ruqyah lah, ruqyah 1, ruqyah 2, ruqyah 3 dan sebagainya. Baik. Kalau ada syifa tu dia ada ruqyah 1, ruqyah 2, ruqyah 3. Ruqyah 1 tu dia ada gabungan doa dan Al-Quran, ada 10. Ruqyah 2 tu dia ada gabungan doa Al-Quran pun, dia ada 13. Yang ketiga tu gabungan doa dan Al-Quran, ada 10. Tu ada yang panjang, ada yang pendek. Kena hafal kan tu. Dapat ijazah lu kena hafal kan. Siapa tak hafal tak dapat ijazah. Tak hafal tak dapat ijazah tu. Baik. Kemudian soalan 85. Apakah pandangan Islam tentang orang yang bersahabat dengan jin serta meminta pertolongan dengan jin? Bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapat pertolongan dan perkara yang tegah adalah perkara yang tegah oleh syarak dan benda itu pun haram. Okey, bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dan perkara yang ditegah oleh syarak adalah haram. Ini termasuk sama ada meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan atau mencari sesuatu kekuatan dan kehebatan tubuh badan. Perkara ini boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga haram seorang meminta khidmat jin untuk ilmu sihir atau nujum. Kesemuanya haram daripada sisi agama Islam. Kita haram daripada minta bantuan jin lah. Haram sama sekali. Sebab ada sebahagian bomoh ni menggunakan jin. Antaranya ialah cara kaedah dia nak halau jin yang dalam tubuh perempuan tu, dia masukkan jin dia. Dia ada kaedah macam tu.
Baik, dia kata saya akan hantar jin saya, kan, khadam saya masuk dalam tubuh dia untuk menghalau jin yang ada perempuan tu. Itu. Dia masuklah jin dia. Bila jin dia masuk, jin dalam perempuan tu keluarlah. Yang tinggal dalam jin di dalam tu lah. Jin dia tinggal dalam perempuan tu. Jin yang tu dah keluar. Mana meminta bantuan jin untuk menghalau jin yang ada dalam tubuh badan pesakit. Sebab ada menggunakan kaedah begitu. Baik. Kemudian, adakah jin-jin yang Islam akan masuk syurga sekiranya jin diciptakan daripada api? Bagaimana mereka boleh merasa azab dengan api yang ini, dengan api juga, yang ini api neraka? Okey, jawapannya tak syak lagi jin-jin Islam akan dibalas di akhirat kelak mengikut amalan masing-masing. Sama juga dengan manusia. Yang ini diazab dalam api neraka bagi yang ingkar lah. Jin yang kafir akan sia-sia di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wa anna minna muslimuna wa minna qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada wa ammal qasituna fakanu jahannama khataba. Surah Jin ayat 14 hingga 15. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan bahawasanya sesungguhnya dengan datangnya Quran, nyatalah ada antara kita golongan yang beragama Islam dan ada golongan yang kufur, ingkar kepada Allah Ta'ala, yang menyeleweng daripada jalan yang benar. Kemudian barang siapa, kan, yang menurut agama Islam, mana beriman dan taat, maka mereka golongan yang sungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar, maka menjadi bahan bakaran api neraka Jahannam. Wa amma qasituna fakanu jahannama khataba. Orang-orang yang qasitun ni maksudnya orang yang menyeleweng. Bukan qasitun ni makna lurus. Dia ada dua makna tu, satu lagi makna lurus. Al-muqsitun, kan? Orang-orang lurus, tapi sini bukan makna lurus tapi menyeleweng. Al-qasitun mana wa ammal qasituna fakanu jahannama khataba. Adapun orang menyeleweng, maka mereka menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Surah Jin. Walaupun mereka cipta daripada api, ia tak menghalang kuasa Allah Ta'ala menggunakan azab pada mereka yang kafir dengan api. Api lawan api. Jadi ada orang kata, alah, syaitan daripada api, api neraka Jahannam, api. Tentulah dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Tidak. Kerana api neraka ni, dia panasnya dengan 70 kali ganda. Dia lagi panas daripada api dunia, kan. Jadi walaupun syaitan pada api, dia tetap juga akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh paling mudah lah, kan, cuba kita lempang kawan kita, sakit tak? Lempang kawan kita, tumbuk kawan kita, sakit tak? Sakit. Kalau ikutkan, tak sakit sebab kita daripada tanah, dia pun daripada tanah. Kan, manusia semua kan atas ciptaan daripada tanah. Dan kita akan kembali menjadi tanah. Bila mati besok, kita akan menjadi tanah semula. Kerana asal kita daripada tanah. Mana tanah, kalau tanah ke ekologinya tak ada benda lah. Tapi sakit tak? Bila lempang orang kawan kita, kita lempang diri kita, sakit tak? Sakit. Kita ambil tangan kita lempang di sendiri, sakit tak? Sakit. Nampak. Jadi mana api lawan api besok akan sakit jugalah. Walaupun jin tu daripada api ataupun syaitan pada api, api neraka pun api, api lawan api, kalau ikutkan tak ada benda lah. Tentulah dia berkawan, kan, salah. Tapi tidak. Jadi walaupun mereka cipta pada api, ini tak menghalang kuasa Allah Ta'ala menggunakan azab pada mereka yang kafir dengan kuasa api. Api neraka lebih panas daripada api dunia lagi, sebanyak 70 kali ganda. Urusan akhirat adalah berlainan dengan urusan dunia. Macam tu. Kemudian soalan terakhir, adakah jin boleh tinggal dan menetap di rumah kita? Jawapannya ya. Ya, jin boleh tinggal di rumah kita. Dan apabila rumah kita tu tidak diuruskan dengan baik.
Kan ada benda-benda khurafat dalam rumah kita, ada benda-benda tahyul dalam rumah kita, boleh menyebabkan gangguan juga. Menyimpan benda-benda lama pun bahaya juga. Ada orang ni suka simpan benda-benda lama kan, keris-keris lama kan. Sebab ada separuh daripada keris-keris ni ada khadam dia, ada penunggu keris tu kan. Dia ada penunggu dia. Jadi boleh. Ataupun rumah kotor. Rumah kotor tak terurus, sampah tak dibuang, sampah sana, sampah sini, berselerak sana, selerak sini. Ni pun antara tempat kesukaan jin juga. Sonoknya dapat duduk sini kan. Tempat jin tu. Tengok separuh orang asrama kan, perempuan. Banyak kerana perempuan. Lelaki pun ada juga macam tu. Ada penyewa-penyewa, kadang-kadang sewa rumah orang, lepas tu 2-3 bulan dia keluar, kemudian tuan dia tengok balik, bersepah-sepah dalam tu, macam tongkang penyah kan. Ada baru ni saya tengok kan, tuan rumah tu tunjuk rumah dia bersepah-sepah. Penyewa ni seorang lelaki bujang, 3 bulan duduk, tak tahu benda dia buat dalam rumah tu. Dia dah keluar lah, tapi rumah ni terabur, sepah je tu, tongkang pecah, sepah sarap. Baik, jin boleh tinggal di rumah kita. Telah sebutkan sebelum ini hadis tentang sahabat yang membunuh ular, yang merupakan jemaah jin yang tinggal di rumahnya. Lalu jin sebut membunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya. Dan akhir hadis Nabi bersabda, dia kata, inna bil madinati jinnan qad aslamu fa iza ra'aitu minhum syai'an fa'azinuhu salasat ayyam fa in badalakum ba'da zalika faqtuluhu fa inna ma huwa syaitan. Nabi kata, di Madinah ada banyak jin yang telah memeluk Islam. Maka jika kalian melihat mereka dalam suatu bentuk, kan, maka beri izin pada mereka selama 3 hari. Jika dia masih menampakkan diri, maka bunuhlah dia, kerana adalah syaitan. Kerana dia adalah merupakan syaitan, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tentang perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian pada pagi ini, kita sebanyak dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita, insya-Allah. Saya buka soalan, kalau ada sebelum saya tutup, ada. Ya tuan. Dua tangan. Tangan kanan adalah. Sebab apa? Berat ke macam mana? Kalau berat apalah? Bolehlah. Mana mungkin disebabkan cawan tu berat ke kan, sejuk ke apa kan. Mana kita tak mampu tangan satu tangan, atau tangan kita tak kuat ke, bolehlah 2 tangan. Tapi kalau semata-mata tangan kiri tak boleh. Semata-mata tangan kiri, dan tak ada alasan menyatakan tangan kanan tu sakit ke, tangan tu kena stroke ke, menggeletar ke dan sebagainya. Sebab ada kan orang tangan menggeletar kan. Tangan kanan menggeletar, tangan kiri tak menggeletar pula. Tangan kiri okey je, tangan kanan menggeletar. Bolehlah. Mana ada rosah lah situ. Yang tak boleh tu sengaja menggunakan tangan kiri, tak boleh. Macam tu. Kalau benda tu besar, boleh kita pakai 2 tangan. 2 tangan, tangan kiri dan kiri. Kemudian dalam bab memberi sedekah. Dalam bab memberi sedekah, kita digelak menggunakan tangan kanan. Tapi kalau hadiah besar, itulah kita bagi 2 tangan. Nak pegang cek, mock cek tu kan besar kan. Replika cek tu kadang 100,000, 200,000 replika cek tu kan. Nak bagi benda besar, takkan nak pegang tangan kiri. Nak pegang satu tangan, mesti nak pegang 2 tangan kan, gitu. Bukan nak nunjuk-nunjuk ke orang, tak ada. Tapi dah, sebab orang zaman sekarang ni kalau tak ada benda tu, tah mana dia hilang duit tu kan. Tah mana dia songlap duit tu kan, macam tu. Sonyap je, mana bawa duit tu. Dalam zaman sekarang ni orang nak tengok. Nak tengok, dapatlah. Dia dah serah duit dah. Kan? Walaupun replika je, duit tak bagi lagi.
Okey tak? Boleh? Ada soalan lagi? Gitu. Semua tangan kanan lah, faham? Masuklah rumah tangan kaki kanan dulu. Nak keluar pada rumah kaki kanan, tandas kiri. Kalau tandas lah, tangan kiri. Mana kalau buat benda-benda tak elok ni tangan kiri lah. Nak cebok tangan kanan. Kan, nak cebok daripada buang air besar, air kecil, mestilah gunakan tangan kiri. Jangan guna tangan kanan. Tangan kanan ke apa lah bola. Keluar masjid tangan kanan ke kaki kanan kiri? Kaki kanan lah. Kan? Dia yang kiri ni kalau tempatnya tak elok. Tempat tak elok, tandas kan. Tempat buang air, tu gunakan kiri. Gitu. Kemudian kita kena baca doa. Doa keluar rumah, keluar masuk rumah, masjid, surau. Kan? Doa. Betul tak? Keluar daripada masjid tangan kaki kanan ke kiri? Kanan kan? Kiri. Kiri. Keluar masjid gunakan kaki kiri. Mana masuk masjid gunakan kaki kanan. Gitu. Boleh? Mana lebih pada kanan lah. Mana benda baik ni biasanya kanan. Lebih pada kanan. Guna yang tak baik ni biasa kiri dulu. Okey, habis. Wallahualam. Tapi kalau melihat, jangan lihat dengan kanan dulu, kiri kemudian. Dia serentak. Sebab ada benda yang boleh serentak. Contoh melihat kan, mana boleh lihat tangan mata kanan dulu, lepas tu pun melihat ke kiri, tak ada. Ini mesti dua-dua serentak. Sebab dia memang macam tu. Okay, habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana fil arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tahafana ma'suma. Tahassana bi zitil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkana ala allazi lamun. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa syamasatil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semua jemaah tidak digunakan balik kecuali dah minum dulu baru balik. Kita dah sediakan. Saya Pak Imam ya.